Alright guys, untuk video kali ni aku nak highlight satu komen daripada Apik Chelsea 4049 dengan sumbangan RM15. Thank you so much. Alright, komennya berbunyi, tolong kembali semangat master. Saya rasa macam punchline tak sampai, tak macam selalu. Sorry andai kasak bahasa. It's okay. Thank you so much Apik Chelsea untuk komen yang membina. InsyaAllah aku akan perbaiki lagi dari semasa ke semasa. Seterusnya daripada Muhammad Fazli 966 dengan sumbangan sebanyak RM6. Thank you so much. Semoga dipermudahkan segala urusan Bro Kimi and nakama kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you so much Apik Chelsea dan Muhammad Fazli. InsyaAllah dari semasa ke semasa aku akan perbaiki kualiti dan juga cara penyampaian aku untuk video-video yang akan datang dalam channel ini, insyaAllah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, malam aku dah upload video chapter review 1092. Jadi bagi korang yang tak sempat nak tengok video review tu lagi, lepas ni korang bolehlah tengok video tersebut. By the way, macam mana guys? Padu tak chapter kali ni? Selepas satu momen epic ditunjukkan, iaitu berkenaan Akainu dan Kuma, ternyata epicnya tidak terhenti di situ, kerana selepas scene dekat situ, kita dapat melihat pula pertarungan yang sungguh menakjubkan dari bakas Sencho kita, which is Monkey D. Luffy dan Admiral Kizaru. Bagi aku memang puas hatilah chapter 1092 ni, kerana momen hype ada, momen sedih pun ada, momen mengejutkan pun ada. Dan disebabkan itu, maybe chapter ni boleh masuk ke dalam daftar top 5 chapter yang ada dalam arc Egghead Island ni. And aku nak perjelaskan awal-awal yang kali ni kita takkan analisis chapter sahaja seperti biasa, tapi aku juga akan tambah sikit point aku dengan what will happen in the next chapter. Okay guys, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan analisis chapter 1092 dan apa yang mungkin bakal berlaku di dalam chapter akan datang. So jom, let's proceed with the content. Yang pertama, kita diperlihatkan dengan scene Kuma yang telah memanjat ke Merijoa dan mengamuk di situ untuk memusnahkan segala yang ada di Merijoa ini. Tapi yang menjadi persoalannya, apakah alasan Kuma melakukan perkara macam ni? Adakah Kuma telah teringat kembali dan mendapat semula memorinya yang lama? Kerana kita tahu dalam muka surat kelima chapter ini, Akainu telah perasan yang darah Kuma telah memancut keluar setelah menerima serangan Hellhound dari Akainu, dan Akainu berkata yang ternyata ada darah yang masih mengalir dalam diri Kuma. Jadi dari sini aku berpendapat mungkin Akainu ingat setelah Kuma menjalani pembedahan untuk berubah ke senjata Marine, Kuma sepenuhnya telah menjadi robot yang tidak mempunyai sebarang perasaan dan telah hilang kesemua memorinya. Tapi nampaknya sangkaan Akainu itu salah. Ternyata Kuma masih mungkin boleh dikembalikan seperti dulu, atau kalau tak boleh pun, setidak-tidaknya Kuma mungkin boleh jadi manusia yang masih berakal dan mempunyai memorinya kembali, cuma tubuhnya sahaja yang dah jadi robot. Kiranya macam Frankie lah kan. Jadi apa pendapat korang tentang ini? Lalu jom kita predik sikit ke manakah Kuma telah melarikan diri. Bagi aku, for now aku terfikir yang Kuma telah melarikan diri dan kembali ke Revolutionary Army, kerana bagi aku hanya tempat seperti itu untuk saat ini selamat bagi Kuma dan Kuma dapat sembuhkan dirinya semula kat sana. Tapi ada juga berkemungkinan yang Kuma mungkin akan pergi ke Egghead. Sebelum ni kita dah tengok Jewelry Bonnie, dia telah masuk dan akses ke dalam memori Kuma. Mungkin ada berkaitan dengan Kuma yang menyebabkan Kuma akan ke sana. Ini kita tak boleh nak tolak kemungkinan kat situ kan. Atau mungkin juga Kuma straight away dia pergi kepada tuan lama dia, sebelum ni telah menyakitkan dia ataupun menyeksa dia, dan dia akan bunuh tuan lama dia. Ini adalah antara beberapa probability yang aku boleh bagilah untuk ke mana hala tuju Kuma setelah dia tewas di tangan Akainu. Tapi mungkin korang ada pendapat lain, jangan lupa untuk tinggalkan komen korang kat bawah. Alright, kemudian aku nak kupas sikit berkenaan dengan flashback yang ditunjukkan berkenaan dengan Akainu dan Bonnie, di mana Bonnie percaya yang ayah dia, Kuma, tak akan lakukan perkara seperti ini. Walaupun pada mulut Akainu dia berkata yang Kuma sendiri merelakan dirinya dan berkorban untuk menjadi senjata kepada world government. But aku lebih percayakan kata-kata Bonnie dibandingkan Akainu. Aku rasa hanya ada dua sebab kenapa keadaan macam ni berlaku. Sebab yang pertama adalah Kuma ditipu atau terkena helah sehinggakan dia terpedaya, dan dia pun tidak sangka yang pembedahan itu akan menjadikan seperti saat ini. Itu yang pertama. Kenapa aku fikir macam ni? Sebabnya adalah Kuma masih mempunyai seorang anak, iaitu Bonnie. Takkanlah seorang ayah yang sangat sayangkan anaknya sanggup tinggalkan anaknya keseorangan begitu sahaja. Kerana aku percaya mungkin ada satu muslihat yang telah berlaku selama ini, di mana Kuma mungkin tertipu dengan plan dari world government. Dan sebab yang kedua adalah mungkin kerana Bonnie itu sendiri, di mana mungkin dulunya pihak Marine atau world government ini mahukan Bonnie untuk dijadikan angkatan Marine atau kegunaan untuk Marine. Macam sebelum ni kita boleh tengok Kaido kan yang ditangkap untuk dijadikan benefit kepada Vodka Kingdom kalau Vodka Kingdom serahkan Kaido kepada pihak Marine kan.
Dan mungkin Kuma tak bersetuju tentang itu, jadi dia merelakan dirinya untuk diubah suai dan dialah yang menjadi senjata Merin dan bukannya Bonnie. Kerana kita tahu seorang ayah yang sangat baik dan sayangkan anaknya, tentunya dia sanggup melakukan apapun demi anak kesayangannya walaupun dia tahu dia mungkin akan terkorban. So untuk ni macam mana? Kau ada pendapat tak untuk flashback ni? Alright, sebelum aku masuk dengan huraian selanjutnya, aku nak ketengahkan satu pendapat yang selalu berlega di kepala otak aku ni. Sebab lepas aku baca chapter ni, semasa aku nak tidur je mesti aku asyik terfikir tentang situasi ni, which is berkenaan tentang peperangan yang sedang berlaku saat ini. Aku rasakan tak mustahil dua peperangan akan berlaku secara serentak selepas ini, di mana yes, sekarang di Egghead Island sedang berlangsungnya pihak Kizaru dan Mugiwara Pirate. Maybe di kawasan yang lain pula kita akan melihat satu lagi pertembungan antara pihak Merin. Tak kisahlah Fujitora ke Ryokugyu ke, silap pula, Ryokugyu tak payahlah kan. Sagi dia buat kecut pula. Dah lah masa kena Haki Shanks hari tu dah kecut dah. Tu tak lawan lagi. Alright, yang satu lagi pihak Akainu lah. Kerana dalam video leak 1092 sebelum ini, aku ada menyebut berkenaan pertarungan dari keluarga Luffy ini, iaitu atuknya Monkey D. Garp dah lawan dengan Aokiji yang merupakan bekas Admiral. Luffy pula dengan Kizaru, dan maybe Monkey D. Dragon akan bertembung dengan Akainu. Kenapa aku rasa keadaan seperti ini mungkin sahaja terjadi adalah kerana Kuma itu sendiri. Di mana jika benarlah Kuma melarikan diri ke tempat Revolutionary Army, nampaknya maybe dalam masa yang terdekat ini juga mungkin akan adanya tindakan susulan dari Revolutionary Army untuk mula bersihkan kekotoran yang sedang berlaku dalam world government ini. Jadi kalau ini terjadi, nampaknya tak mustahil pertarungan yang dinantikan oleh setiap fans One Piece ini mungkin akan tercapai, iaitu Monkey D. Dragon versus Akainu. Sebab aku juga ada satu teori berkenaan Dragon yang mungkin sebelum ini dia merupakan angkatan pihak Merin. Jadi bila sahaja ianya berkait dengan Merin, jadi tentunya berkaitan dengan Akainu ini pasti ada, kerana Aokiji yang tinggalkan Merin dan bersama Blackbeard Pirate saat ini pun disebabkan setelah pertarungannya melawan Akainu. Dan mungkin ini terjadi kepada Akainu dan Dragon, tapi bukan bermakna Dragon kalah dengan Akainu dulu. Tak, bukan tu maksud aku. Sebab aku rasa jika betul lah apa yang aku sebutkan ini, aku yakin sangat-sangat Monkey D. Dragon pasti lebih kuat berbanding Akainu. Kerana itulah tak pelik kenapa nama Monkey D. Dragon ini sangat dicari dan dikehendaki. Dan satu lagi yang nak kukuhkan pendapat ini adalah masa perang Marineford dulu, di mana Akainu selalu panggil Luffy dengan nama anak Dragon dan tak sebut pun Luffy atau Mugiwara tu sangat. Dan dari sini sepertinya ada sesuatu ataupun sengketa yang besar antara Akainu dengan Dragon ni. Jadi macam mana? Korang suka tak dengan Akainu yang mungkin akan bertarung dengan Dragon ini punya teori? Kalau nak dengar lebih panjang tentang Dragon ni, insyaAllah aku cuba usahakan next week ada video berkenaan Monkey D. Dragon. Alright, kemudian kita masuk ke part pertarungan Luffy dan Admiral Kizaru, di mana kita telah melihat Luffy menggunakan mod Snake Man, dan ternyata walaupun dalam mod seperti itu, Kizaru masih mampu menahan setiap serangan dari Luffy tersebut, dan Luffy juga telah menerima satu tendangan yang menyebabkan Luffy terpelanting jauh. Okey, dari sini aku ada terbaca komen di video chapter review sebelum ni, di mana komen itu berkata yang nampaknya base Shanks yang biasa lagi kuat lah daripada Luffy Snake Man ni. Shanks dia punya pantas tu sampaikan dalam filem Raid, Shanks muncul macam tu sahaja, pedang di hadapan Kizaru. Cuma jika Luffy dalam Gear 5, barulah kekuatan Luffy ni sudah tiada tandingannya. Cuma tetap yes, Admiral Kizaru ni kita tak boleh pandang rendah, walaupun memang sebelum ini ada beberapa scene yang memalukan untuk Kizaru itu. Contohnya masa Marineford War dulu, Ben Beckman hala je pistol dia dekat Kizaru, Kizaru terus angkat tangan dan berkata, "Oh to bang Beckman." Aku takkan lupa scene tu weh. Walaupun ramai orang pandang rendah dengan Kizaru ni, tapi dalam chapter ni nampaknya martabat untuk Kizaru dinaikkan semula kerana dia mampu berhadapan dengan Luffy, walaupun Luffy dengan mod Snake Man-nya. Tapi nampaknya dari sini haki Luffy masih kalah dibandingkan haki Shanks, dan harapnya Luffy akan tingkatkan lagi penggunaan hakinya selepas ini. Dan kita analisis pula momen di mana Sun God Nika muncul dengan penuh epic. Dan sekali lagi, walaupun setelah martabat Kizaru ini dinaikkan Oda sebentar tadi, tapi pada last panel Oda menjadikan image Kizaru ini jatuh kembali kerana dia telah digenggam oleh Luffy seperti Tom yang menggenggam Jerry. Dan aku rasa maybe untuk pertarungan Luffy Gear 5 dan Kizaru ini hanya akan ada dua situasi yang mungkin berlaku di chapter akan datang. Di mana situasi yang pertama, Kizaru dibelasah habis-habisan oleh Luffy seperti Luffy jadikan Rob Lucci permainannya sebelum ini. Ataupun yang keduanya, Luffy tetap akan sengit bertarung dengan Kizaru kerana setelah ini Kizaru maybe akan tunjukkan satu kekuatan awakeningnya yang masih belum dia tunjukkan sebelum ini, di mana tak mustahil kekuatan Kizaru itu mampu berikan saingan dengan Gear 5 Luffy, kerana kita kena tahu sebelum ini masih belum ada satu pertarungan pun yang menjadikan Kizaru ini benar-benar serius dan marah. Dan yes, itu masihlah pendapat aku semata-mata, and korang pula macam mana, mungkin korang ada pendapat yang lain. Dan satu lagi aku rasa mungkin inilah momen yang sangat-sangat tepat untuk Oda tampilkan bagaimanakah Logia itu bila berawakening. Sebab aku rasa belum ada lagi
tampilan dalam manga ataupun dalam anime ataupun dalam movie yang menunjukkan Logia telah pun awakening. Yang kita nampak macam mana Penghazard apabila Akainu versus Aokiji kan. Aku rasa kat situ dah ada pun awakening. Dan aku sangat-sangat harap aku punya teori yang sebelum ini yang mengatakan awakening untuk Logia dia akan meninggalkan permanent kesan alaminya, which is kalau Logia ni kan dia ada elemen-elemen alami kan. Contoh dekat Penghazard tu ada kesan permanent magma dan juga ais dekat sana. Jadi mungkin tak tahulah, mungkin Egghead ini akan jadi bandar yang bercahaya ke macam mana. So macam mana korang rasa apa akan berlaku antara lanjutan pertarungan antara dua orang ini? Dan bahagian terakhir yang aku nak jelaskan ada berkenaan tentang The Ancient Robot yang sudah lama tidak berfungsi dan akhirnya matanya bercahaya kembali, menandakan ia mungkin sudah aktif kembali. Dan dalam banyak-banyak momen selain pertarungan Luffy Kizaru, aku juga nak sangat tahu apakah kekuatan yang ada pada Ancient Robot ini. Sebab Ancient Robot ni telah datang dengan gentle pergi ke Marijoa 200 tahun yang lalu dan dia telah serang. So kita nak tahu siapakah yang mengarahkan robot ini untuk menyerang Marijoa 200 tahun yang dulu. Sebab kalau kita tengok balik, kita telah mendapat satu ramalan. Dia ada banyak ramalan dekat dalam dunia One Piece ni. Ramalan tentang Fishman Island akan hancur yang disebabkan oleh Luffy. Ramalan tentang akan ada orang yang akan jumpa harta di One Piece ataupun di Laugh Tale. Ramalan Madam Charlie, ramalan Oden, ramalan Roger. Jadi apabila kita tengok robot ini telah menyerang Marijoa, first kita nak tahu siapakah yang mengarahkan dia. Yang kedua kita nak tahu siapakah yang telah menciptakan dia. Ketiga, dari bahan apakah dia diciptakan. Yang keempat, yang paling penting sekali, macam mana apabila robot ini telah mendengar the drum of liberation, telah memberikan kepadanya nyawa untuk hidup semula. Sebab sebelum ini kita dapat tahu yang Vegapunk teringin untuk hasilkan satu tenaga yang bahkan dapat menyamai tenaganya matahari. Jadi mungkinkah inilah tenaga matahari yang dimaksudkan, the Sun God Nika, yang mampu menyembuhkan, yang mampu menghidupkan. Sebagaimana yang kita tahu, matahari ini memainkan peranan yang penting dalam proses tumbuhan untuk grow kan. Jadi aku rasa korang mungkin ada pendapat yang lebih bagus. So jangan lupa untuk tinggalkan komen korang dekat bawah. Alright guys, satu lagi aku baru perasan tentang Luffy yang mampu tembus barrier Egghead ni. Kita tahu nak lepas barrier ni bukan senang. Bahkan Bonnie yang melanggarnya pun telah menjadi satu letupan. Tapi Luffy boleh. Ianya disebabkan imajinasi Luffy ni, di mana Luffy boleh imagine yang dia mampu tembus barrier ni. Itu satulah. Ataupun yang kedua, hujah macam mana Luffy boleh tembus barrier ni adalah mungkin di saat Dr. Vegapunk berjaya untuk hack password yang ditetapkan oleh York, maka barrier tu telah terbuka dan Luffy pun dapat masuk. Tapi nak kata kalau barrier tu masih lagi on dan Luffy boleh tembus barrier tu, sebenarnya pada aku dia tak mustahil. Sebab apa, sebelum ni kita boleh tengok macam mana Luffy dengan kuasa imajinasi dia dapat buat macam-macam kan dengan masa lawan dengan Kaido tu. Jadi aku rasa benda ni tak pelik kalau barrier tu masih on tapi Luffy still dapat tembus barrier yang telah ditetapkan di Frontier Dome tu. So guys, jadi kita ni jadi tak sabar pula nak tengok next chapter. Kalau boleh macam esok je kita nak tengok dah kan. Tapi apa boleh buat, next week juga kita kena tunggu. Okay, itu saja dulu borak dan prediction yang sedikit ini dari aku berkenaan dengan chapter 1092 ini dan apa yang bakal berlaku di chapter akan datang. Thank you so much gang kerana sudi untuk meluangkan masa korang untuk berada di channel aku untuk tonton video-video aku. So aku masih lagi, ini hari yang pertama lah, ini hari yang pertama aku berada di Madinatul Munawwarah. Aku minta doa daripada korang supaya Allah berikan kesihatan kepada aku, supaya aku dapat menunaikan ibadah umrah ini dengan baik, dapat tunaikan ibadah dengan sempurna. Dan aku juga doa kepada korang supaya Allah Subhanahu Wa Taala pilih juga korang untuk datang ke tempat ini, datang ke Madinatul Munawwarah. Jadi tadi aku dah pun selesai semayang Jumaat dekat Masjid Nabawi dan aku dah pun masya-Allah, Allahu Akbar, rasa hiba sangat-sangat. Allahu Akbar, dapat ziarah makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video ini, tanamlah cita-cita, tanamlah hajat yang kuat untuk datang ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang telah banyak berjasa kepada kita, yang korbankan segala-galanya, keluarga dia, harta dia, bahkan diri dia dicaci, dicerca semata-mata untuk kita. Jadi kita kena, atau orang kata wajib untuk suburkan kecintaan terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati kita dan memasang niat untuk satu masa nanti kita juga nak datang untuk ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi